Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam, Miss. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Pagi. Morning, Miss. Morning. Okay, so semua okay hari ni ready untuk kelas. Minggu lepas kita tak buat live. Okay, so saya minta you tengok video. So minggu ni baru saya nak buat live session lah. Okay, sebab minggu lepas just introduction untuk chapter 8 sahaja. So untuk minggu ni kita akan continue chapter 8. Kita bahagian kedua, insyaAllah kita akan cuba habiskan lah apa yang tinggal untuk chapter 8. Right, so chapter 8 ni counter kan. Okay, so counter so seperti yang kamu dah lihat dalam video minggu lepas tu. Okay, saya harap kamu semua tengok lah sebab saya tak check lagi sebenarnya dari segi view kamu tu. Okay, dah tengok ke belum semua. Okay, and then daripada situ kita lihat bahawa ada satu lagi flip-flop okay, yang kita akan guna untuk counter ni, okay, iaitu JK flip-flop kan. So untuk JK flip-flop ni dia sama seperti SR flip-flop. Okay, bezanya kita gunakan mode, kita ada satu tambahan mode lah, okay, iaitu mode toggle kan. Bila S dan juga R sama dengan 1 tu kan. Tapi cuma dalam kes ni kita guna J dan K lah. J tu sama dengan S, K tu sama dengan R. Okay. So kalau dalam SR flip-flop, kalau S1, R1 dia invalid. Dia tak boleh serentak kan. Set dengan reset tu tak boleh serentak kan. Tapi untuk JK flip-flop ni kita boleh set the mode lah. Okay. So mode yang last kali tu kalau J1, K1 tu you akan ada mode toggle. So apa maksud toggle ni? Dia akan kata complement ataupun invert input kamu. So kalau input kamu yang sebelum tu 1, so bila JK11 dia akan jadi kosong lah. So itu maksud toggle lah. Dia akan terbalikkan value tu kan. Okay. Dan untuk chapter 8 ni, kalau untuk pengetahuan kamu, chapter 8 ni dia contribute markah yang banyak lah, paling banyak lah kalau ikutkan. Okay. Antara semua chapter yang lain kan. So daripada kalau final sebelum ni, daripada 100 markah sebelum ODL tu kan, daripada 100 markah tu 30 markah daripada chapter 8. Dan chapter 8 ni biasanya pada bahagian B. Okay, pada bahagian B. So ada 2 soalan. Chapter 8 ni ada 2 soalan. Okay. Satu soalan you kena design circuit. Okay, dan satu soalan lagi you kena analyze. Okay, you kena analyze circuit. So circuit yang kita guna untuk chapter 8 ni kita panggil sebagai counter circuit lah. Okay. Dan untuk chapter 8 ni juga kita ada guna satu table. Okay, iaitu kita panggil sebagai excitation table. Dia berbeza lah dengan table yang kita guna sebelum ni kan. Kita guna truth table kan. So kalau truth table tu dia hanya based on input. Okay, satu input saja dan apa berlaku pada output tu kan. Tapi excitation table ni kita ada beberapa value. Sebelum you dapat output tu dia kena compare dulu dengan value-value tertentu lah. Okay. Alright, so tu sedikit berkenaan dengan chapter 8 lah. So hari ni saya akan continue bahagian design. Okay, synchronous counter design dan juga synchronous counter analysis. So actually synchronous counter design rasanya dalam bahagian pertama video hari tu saya dah masuk sedikit. Okay, introduction okay, untuk design. Okay, so sekejap saya share. Okay, so boleh nampak slide saya Nampak tak slide ni? Nampak kan? Nampak kan? Okay. So, bahagian pertama yang dalam video tu saya dah sentuh rasanya bahagian ni. Okay, introduction of synchronous counter design. Okay, so ni contoh. Ini adalah contoh counter circuit. Maksudnya bahagian pertama kan ada 2 soalan kan chapter 8 ni. So, untuk soalan pertama ni, jawapan last kali tu, you kena design circuit ni. This is example of counter circuit. So sebelum ni kan kita panggil circuit logic circuit kan. So this is a counter circuit. So circuit that we use to count the number. So untuk circuit ni
Okay, kalau boleh tengok kita ada JK flip-flop. Ni lah JK flip-flop. Okay, so kita akan guna this one lah, JK flip-flop. Okay, dan juga ada beberapa device lain lah. Dan dalam bahagian pertama ni juga saya ada explain berkenaan dengan yang ni kan. So yang ni adalah benda yang penting untuk bahagian pertama bagi chapter 8 ni. Okay, untuk synchronous counter design, which is a JK flip-flop excitation table. Untuk design counter circuit, okay, so kita memerlukan input J dan K yang ni lah. Okay, 0x, x0, 1x dengan x1. Okay, so apa yang kamu kena faham daripada explanation saya dalam video sebelum ni adalah macam mana kamu boleh dapatkan input J dan K ni. Okay, so how you will get the input J and K. Okay, so actually input J and K ni dia based on the value of present state and juga next state. Okay, present state dan juga next state. Okay, so ni contoh dia. Okay, kalau present state kamu value dia 0, next state kamu 0, so input JK kamu akan dapat 0x. Okay, kenapa 0x? Because dia datang daripada dua mode. So yang ni dia ada kaitan dengan apa? Table, truth table JK flip-flop. Okay, so yang ni. Yang ni, this one, truth table JK flip-flop. Okay, so 0, 0 hold, okay, 0, 1 is reset, 1, 0 is set, okay, 1, 1 is toggle. So macam mana kamu boleh dapat 0x ni? So daripada bahagian yang pertama, which is yang draw Q waveform tu kan. So you kena fikir, kalau currently your present state is 0 kan, bila you lukis kan, present state kamu 0, and then next state kamu pun jadi 0 juga. So itu kita panggil sebagai mode apa kan. So kalau dia tak berubah, mode tersebut adalah mode hold, betul tak kan, mode hold. So daripada mode hold tu, okay, dia datang daripada value J and K. What is the value for J and K? Okay, that represent mode hold. So when J 0, kalau kamu tengok ni kan, when J 0, K 0, so your mode is hold. Okay, and then satu lagi, next, kalau apa lagi yang menyebabkan next state kamu jadi kosong? Okay, so bila mode kamu adalah reset, betul tak? Betul tak? Bila kamu lukis tu kan, bila mode kamu reset, automatically next state kamu akan jadi 0. Tak kira lah present state apa pun, next state kamu akan jadi 0. So based on reset mode, so what is the value of your J and K yang menyebabkan kamu boleh jadi mode reset tu? Okay, so reset mode is come from J0, K1. Okay, so daripada dua ni, hold dengan reset ni, kamu boleh bandingkan value J dengan K. Kan? So kalau kamu tengok kat sini, sekejap saya buat slideshow lah. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, value J kamu 0 untuk hold, reset pun kamu sama juga, which is 0. Okay, tapi value K untuk hold, value K dia adalah kosong. Okay, untuk reset value K dia adalah 1 kan. So di sini yang berbeza adalah value K. So macam mana cara kita nak represent that situations lah. So kalau kamu tengok kat sini, that's why input J, K ni dia akan jadi 0x. Sebab J dia memang 0. Sebab kamu tengok dua-dua ni memang 0. Tapi K dia berbeza kan. Ada yang 0, ada yang 1. So kita boleh wakilkan that situation by X. Kenapa X? X ni kalau kamu ingat balik yang kita belajar masa Karnaugh map tu, X ni kan dia boleh represent dua value kan, sama ada kosong ataupun 1. So that's why bila present state 0, next state 0, dia sebenarnya boleh mewakili dua mode, sama ada mode hold dan mode reset. So untuk kita gabungkan dua mode tu, that's why dia akan jadi input dia 0x. So X ni dia boleh jadi kosong, dia boleh jadi 1. Sama jugalah untuk yang lain-lain pun sama. Bila 1, 1, so dia memegang dua mode, which is hold dengan set. So daripada situ dia akan dapat input dia X kosong. Okay, bila present state kosong, next state 1, dia memegang mode toggle dan juga set. So macam mana kita nak wakilkan dua mode ni? Okay, kepada satu nilai saja, so dia akan jadi 1x. Sebab J sama, dua-dua ni 1, tapi K dia berbeza. So that's why K tu kita replace dengan X. Sama juga untuk
Yang last kali bila present state 1, next state kosong. So apa mode yang boleh mewakili this situation ni? So kita ada the mode toggle ataupun mode reset. So mode toggle dan mode reset ni kita boleh wakilkan dengan input X1. So yang ni sebenarnya kamu kena fahamkan, okay, dan kalau boleh kamu kena hafal. Walaupun memanglah kita exam, after this memang kita akan buat secara open book. So saya rasa bila startnya ODL ni, student dia tak kisah dah hafal-hafal, dia memang tak hafal dah. Sebab dia rasa buat apa nak hafal, boleh tengok buku kan. So saya tak nak you macam tu lah. Cuba fahamkan. Cuba fahamkan kenapa di 0x, X0, X1 kan. Biar orang kata you dapat result tu sebab memang you betul-betul you study, you belajar kan, bukan 100% tengok nota kan. Okay, so daripada benda ni, so yang ni yang kita akan gunalah. So hari ni saya akan tunjukkan contoh macam mana kita boleh design counter circuit tu. Okay, counter circuit. So actually dia ada 3 step lah. Okay, dia ada 3 step how we can design counter circuit. Dia sama juga. Kita belajar sebelum ni macam mana cara kita nak design combinational logic circuit, kita ada 3 step juga kan. Kita kena buat truth table dulu, and then kita simplify, okay, sama ada guna K-map ataupun Boolean expression, dan lastly kita akan draw logic circuit kan. So step tu lebih kurang sama juga untuk counter circuit ni pun. Okay, so ada 3 step juga. Okay, so step pertama you kena buat table juga, tapi cuma dalam case ni kita gunakan excitation table. Okay, meaning that you need to derive the excitation table, and then second step you need to simplify the excitation table. Okay, and then third step, okay, you can draw the counter circuit. So ada 3 juga. So ada 3. So kita akan tengok contoh ni. Ada 2 contoh saya akan tunjuk kat sini. So kita tengok contoh yang pertama dulu. So design synchronous counter to count the following sequence. So this is the sequence yang you kena buat lah. Sebab kita belajar count kan, mengira kan. So dia start dengan 0, 1, 2, 3. And then basically dia akan repeat back to 0 lah. So 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, something like that lah. Okay, so kalau ikutkan step kat sini, step kat sini dengan step yang saya cakap tu dia bukanlah berbeza, dia sama. Cuma yang step kat sini dia macam lebih detail lah. Tapi kalau ikutkan cara you nak jawab nanti, dia ada 3 benda lah you kena buat kan. So draw the transition state diagram. So, kebanyakan soalan dia memang dah buat state diagram. Cuma dalam contoh yang pertama ni tak buat state diagram. State diagram ni maksudnya you need to show the arrow. Arrow tu anak panah tu. Dia bergerak macam mana dia diagram, okay, untuk dia change from one number to another number lah. That means by transition state diagram. Okay, and then based on that state diagram barulah you buat table. Okay, buat table. So list the present state and next state. Expand the excitation table. Also sebenarnya step kedua dengan 3 ni still dalam step yang pertama lah, which is the excitation table kan. Excitation table. Okay, and then number 4, design the logic circuit. So before you design the logic circuit, actually you need to simplify dulu apa you punya excitation table tu, baru you can design. Okay, so ni contoh state diagram lah. This is how you draw the state diagram. So if the question does not give you in form of state diagram, so your part is actually you need to draw the state diagram by putting the arrow. Letak arrow je sebenarnya kan. So you letak arrow start daripada 0, 1, 2, 3, and then dia akan, biasanya dia akan repeat lah. Okay, dia akan from 3 tu dia akan go back to 0, and then dia akan still count. Okay, step yang seterusnya, okay, excitation table. So sebenarnya excitation table ni lah step pertama kan, kalau dah diberi state diagram. Soalan selalunya dia memang dah bagi dalam bentuk state diagram lah. Okay. So, untuk excitation table, apa yang kena ada dalam excitation table ni? Kalau truth table yang kita belajar sebelum ni, yang kena ada input, output, itu je. Cuma bagi input ni, you kena tahu nak guna berapa variable lah. 2, 3 ataupun 4. Kan? And then output depends kepada application kamu kan. Ada berapa kan. So, kalau ada lampu, kipas ke apa semua, so depends on the application itself. How many outputs okay, for that application. So, untuk excitation table ni pun kita ada format dia. Okay, so format dia ada 3 bahagian lah. Okay, bahagian pertama iaitu present state value. Okay, bahagian kedua adalah next state. Okay, dan bahagian ketiga adalah input untuk J dan K. Okay, value untuk J and K lah. Value untuk J and
Okay. So untuk bahagian present state dan juga next state ni, kita pecah kepada dua kolom lah, iaitu kolom decimal. Okay, yang ni, kalau kamu tengok ni, 0, 1, 2, 3, that is a decimal column lah. And then you also have binary representation, okay, of that decimal. Same goes with the next state. Okay, so kita ada decimal dan juga binary representation. Okay. So yang paling penting sekali di sini adalah bahagian present state ni. Okay, you kena sama jugalah kalau kita buat soalan yang truth table sebelum ni kan, yang paling penting input kamu tu kena betul dulu. Kamu kena tahu based on application yang diberi tu, soalan yang diberi tu berapa input. Nak guna tiga variable ke, 4 ke 2. Kan? So sebab kalau kamu salah bahagian situ, dia akan effect lah semua benda nanti kan. So sama juga dalam exercise table ni pun, present state ni you kena betul dulu. So berapa variable yang boleh digunakan. So macam mana kita nak tentukan variable dia adalah dia based on your state diagram. Okay, so you tengok state diagram ni, you tengok nombor yang paling besar yang ada dalam state diagram tersebut lah. Decimal number kan. So dalam contoh di sini, decimal yang paling besar kat sini adalah 3. Kan, decimal 3. So 3 bila you convert kepada binary tu, you perlukan berapa bit? 3 in binary is 1 1 kan. So 1 1 meaning that at least you need to have 2 bits. So kalau 2 bit maksudnya 2 variable lah. 2 variable iaitu variable A dan juga variable B. Okay. So bila you dah decide ada 2 variable di sini, so how many combination yang you kena ada dalam present state? So kalau 2 variable, so you kena ada 4 combinations kan. So bilangan combination tu kan dia menggunakan formula 2 kuasa N tu. So N ni refer kepada variable. So kalau you ada 2, so 2 kuasa 2, you akan dapat 4 combination. So that's why kat sini you akan ada 4 combinations lah. Okay. So you list all the combination dalam konteks excitation table ni. Biasanya kita akan ikut turutan lah, which is number tu kita ikut turutan lah. Maksudnya number yang paling kecil kat atas and then diikuti dengan nombor yang paling besar bawah lah. Sebab tu kalau kamu tengok kat sini, dia start dengan 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. And then setiap decimal ni you kena convert kepada 2 bit. 2 bit binary tadi kan. So that's why you akan dapat 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. Okay. So untuk bahagian present state. Okay, untuk bahagian present state dia based on transition state diagram lah. Berapa nombor tu. Tengok nombor yang paling besar dekat situ lah. So untuk bahagian next state. So next state ni, okay, kita akan gunakan variable yang sama, which is A dengan B. Cuma kita letakkan comma kat atas. So kan, letak comma tu. Okay, comma kat atas ni bukan bermaksud bar tau. It's not A not A bar kan. Bukan, dia just nak differentiate between present state dan next state, that's it. So kita kena gunakan value ataupun variable yang sama, AA. Sebab kita nak compare nilai present state dengan next state. Present state A dengan next state A. So that's why kita letakkan comma kat atas. So letak comma tu kan untuk menunjukkan A comma ni adalah next state bagi A. So B ni adalah next state bagi B. Jangan pula you katakan itu adalah complement kan. Saya takut nanti kalau you kata ni adalah complement, you tengok A sini kosong, A bar ni you pergi letak 1 pula. Tak so dia tak ada kaitan dengan complement. So macam mana cara you nak letakkan value next state ni? Okay, so value next state ni dia kena tengok transition state diagram. Sebab dia proses mengira kan, count kan. So you tengok present state 0, so you start dengan 0. So what is the value of next state for 0? So you tengoklah anak panah. 0 ni, next state 0 adalah 1 kan? 1. So that's why you letak 1 kat sini. 1. And then what is the binary representation of 1? Okay, so binary representation of 1 is 0, 1. Okay. Next, so 1 ni pula dah jadi present state. So 1 pula kan? So what is the next state for 1? So you tengok anak panah. Next state for 1 is 2, right? So 2, that's why here is 2. So 2 in binary is 1, 0. Okay. And then next 2 pula. Okay, so 2, next state for 2 is 3. So 3. So 3 in binary is 1, 1. Okay, 1, 1.
And then next state for 3 is 0. So 3 next state is 0. So 0 in binary is 0, 0. Okay. So that's how you list down the next state. Okay. So dengan cara kita tengok transition state diagram. Okay. Kita tengok je transition state diagram. Okay. Boleh? Faham tak? Untuk present state dengan next state. Boleh? Faham tak? Sebelum sebelum saya pergi pada JK tu. Okay, once kamu dah complete present state dengan next state, barulah kamu cari input J dengan K. So input J and K ni you kena refer yang excitation table yang tadi tu, yang 0x, 1x tu. So you need to compare between present state value and next state value for each variable. Okay? So untuk J and K ni, how many pairs that you need for J and K ni depends on your variable. So kalau you ada dua variable which is A dengan B, so you akan ada dua pasang lah. Sepasang untuk A, sepasang untuk B. So that's why dia ada JA, KA, JB, KB. So kalau you ada sampai 3 variable, sampai C, so you akan ada satu lagi which is JC, KC. So kalau ada sampai D, so you akan ada JD, KD. So depends kepada bilangan variable lah. Okay. Alright, so macam mana cara kita nak dapatkan input JAKA ni dan juga JBKB is actually you compare between present state each variable tersebut. Contoh kalau untuk A ni you kena compare between present state A with next state A. What are the values for both states? Kan, between present state and next state. And then you remember the JK excitation table yang sebelum tadi tu. Okay, contoh kita tengok yang pertama ni. Okay, value yang pertama A is 0, next state dia adalah 0. So you need to remember, kalau 0, ini present state kan, next state. So, the input dia. So if your present state 0, next state 0, so what is the input for JK tadi? Anyone? Kalau 0, 0, apa value J and K? Apa? 0 at 1 at 0 at 1? No, input. Bagi tahu input dia terus. Nilai dia. 0x ke, 1x ke, x0 ke, x1 ke? 0x. 0x. Okay, so bila present state 0, next state 1? 0x. Apa? 0x juga? No, 0, 1, 0, 1. Tadi 0, 0 is 0x. 0, 1. Present state 0, 1x. Okay. So, present state 1, next state 0. X1. X1. Okay, present state 1, next state 1. X0. X0. Okay. So, kita akan gunakan yang ni. Okay, untuk kita dapatkan value J dengan K ni. Okay. So daripada sini carilah contoh untuk A yang pertama ni. Kita tengok. Present state A is 0, next state A is 0. So you tengoklah 0, 0, your input will be 0x. Tengok ni. Okay, 0, 0 is 0x. Okay, yang kedua, present state A is 0, next state A is 1. 0, 1. So, kalau 0, 1, your JK will be 1x. Okay. And then next, present state A is 1, next state A is 1, so 1, 1. So, 1, 1, your input JK will be x0. Okay, and then lastly, your present state A is 1, your next state A is 0, so 1, 0, your JK will be x1. So same goes with B. B pun you kena compare between present state B and next state B. Okay, so present state B for first row is 0, 1. Okay, so 0, 1 is 1x. Okay. Second is 1, 0. So 1, 0 is x1. Okay, next is 0, 1. So 0, 1 is 1x.
And lastly, okay, 1, 0. So 1, 0 is X, 1. Okay. So this is how you determine the input, okay, for J and K. Okay, based on the JK excitation table yang ni. So based on JK excitation table tu, you need to remember, okay, how you can determine the JK input. Okay. Boleh? Faham? Faham tak ni? Boleh Miss. Faham. Boleh? Boleh. So yang ni dia explanation tadi tu lah. Explanation. So you akan dapat yang ni. Okay, macam ni saya buat tadi ya. You akan dapat. Kiranya first step kamu dah complete lah. Okay, so this is your first step. Okay, your first step is actually complete. The excitation table. Okay, you have your present state value, next state value, and also your J and K input. Okay, so done with your first step. Okay, your excitation table. So second step will be the simplification part. Okay, so you need to simplify your excitation table. Cuma dalam excitation table kamu ni macam ada banyak value kan. So which value that you need to simplify? So because kita nak draw the counter circuit and then counter circuit kamu memerlukan value J and K. So you need to simplify this value lah. Yang ni, you kena simplify J and K. Setiap J and K. So kita assume contoh kalau dalam contoh yang ni, you have 4 output. One for JA, second for KA, and then third you have JB, and lastly you have KB. So meaning that you need to simplify 4 output. Kan? Kalau simplify yang ni, kita kena gunakan K-map. So contoh apa soalan chapter 8 ni kita akan gunakan K-map. Okay? So you kena buat 4 K-map. Okay, 1 untuk setiap satu J and K lah. Okay? So contoh yang ni kan. So untuk design circuit tu you kena simplify dululah. Okay, simplify dulu. Contoh kita nak simplify value JA. Okay, daripada excitation cable kamu ni, bila kita nak simplify guna K-map, okay, kita kena ada value input dia tu kan. Okay, kalau kita tengok chapter 4 sebelum ni yang kita belajar, bila you nak simplify K-map daripada truth table, you kena ada input dia. Okay, and then baru output, and then you map the output. So dalam case ni, you ada present state, you ada next state, and then you ada JA. So which one input yang you kena refer lah. So dalam excitation table, the main input dalam table tersebut adalah present state lah. Okay, so next state ni kita tak gunakan dia untuk kita map dalam K-map. Kita gunakan value present state untuk kita map value ke dalam K-map kamu. Okay, sebab tu kalau kamu tengok contoh kat sini, you refer to your present state value and then your JA value. Itu simplify the JA. Okay, so first thing you need to draw your K-map. Okay, and then you label your K-map. Lepas tu you map lah value. Value 1 dengan X lah. Yang penting 1 dengan X. Kosong tu tak perlu map pun tak apa. Nak map pun tak apa. Cuma kita tak ambil value tersebut lah. Kan? So bila kita map yang ni ke dalam K-map, you akan dapat this one lah. Okay, so yang ni kena ingat balik lah chapter 4. Okay, sebab tu chapter 4 ni antara chapter yang penting juga. Okay, sebab kamu akan gunakan lagi chapter 4 ni di dalam chapter 8. Sebab tu you kena betul-betul mahir chapter 4 tu. You kena fahamkan betul-betul K-map. Kan, kena fahamkan betul-betul K-map, cara kamu nak plot, cara kamu nak mapkan dia, cara kamu nak loopkan dia, and then cara kamu nak keluarkan simplify expression daripada K-map. Kan? So for those yang masih sama-sama lagi chapter 4, maksudnya still lagi tak faham chapter 4, tolonglah. Dan masuk chapter 8 ni saya harap kena fahamkan betul-betul. Kan, dalam chapter 8 ni banyak markah kan, 30 markah. Satu soalan 15, banyak. So kalau kamu boleh score chapter 8 ni, dia macam dah score almost half daripada kamu punya markah. Kan? Especially sebab kita dah tak ada test kan. So final nanti confirm lah akan masuk yang ni, chapter ni kan. So kalau sebelum-sebelum ni kita ada test 2 kan. Test 2 dia akan cover chapter 8 ni lah.
So test biasanya 50 markah. You bayangkanlah daripada 50, 30 markah test chapter 8 sahaja. So banyak kan? So saya nak you betul-betul faham lah. And then you proceed lah simplify untuk value J and K yang lain. Untuk KA, JB, KB kan. So yang ni pun you kena fahamkan betul-betul cara kita nak simplify K-map yang ada nilai X. Don't care kan kita belajar sebelum ni kan. X tu yang kita refer sebelum ni don't care. Semua dalam case ni kita tak panggil dia don't care lah. X tu dia memang hasil daripada input present state dengan next state. Cuma implementation dia sama. Kalau ada X tu macam mana kita ambil? Kita kena ambil kan untuk kita form a bigger size of loop lah. So dalam chapter 8 ni akan jumpa keadaan di mana you boleh loop semua sekali, contoh macam yang ni. Boleh loop semua lah, semua sel tu. Semua sel you akan dapat value 1 lah sebagai you punya simplified expression. So daripada step yang kedua ni kita dah settle lah. Bila you dah simplify ni, you dah settle step yang kedua. Iaitu draw the counter circuit. Okay, draw the counter circuit. You can listen to my voice. Boleh dengar suara saya tak? Boleh Miss. Boleh. Sebab tadi tiba-tiba keluar no connection. So saya takut saya terputus daripada connection. So boleh dengar okey lagi. Okey lah. Alright. So seperti yang saya beritahu tadi, bila kita dah settle step yang kedua ni, so kita akan proceed pada step yang terakhir lah, iaitu kita draw the counter circuit. So untuk draw counter circuit, okay, dia ada basic diagram dulu. So basic diagram untuk counter circuit. So yang basic dia, first kali you kena draw your JK flip-flop. Okay. And then after that you connect your Q value to each variable. And then you kena connect your clock. Yang triangle ni adalah clock lah. Yeah. Maksudnya kalau kita draw yang kat sini, saya draw kat sini. Okay. So disebabkan kita ada dua variable, so kita perlukan dua JK flip-flop lah. Satu untuk A, satu untuk B. So kalau you ada 3, you perlukan 3. Okay, so kena betul dia punya label untuk setiap JK flip-flop tu. You kena ada JK, QQ bar. Okay, Q bar. And then triangle ni untuk sambung kepada clock. Ni penting, kena sambung pada clock. Jangan tak sambung pada clock. So you just draw this symbol to represent your clock. Okay. And then another value is you have SR. So ni format untuk JK flip-flop lah. S dan juga R. Okay. And then to represent variable. Okay. Untuk setiap J and K, so you need to connect your variable, okay, to the value of Q. So this is for A. Okay, this is for B. Dalam counter circuit ni, okay, kita akan ada penggunaan gate juga. Sometimes ada gate lah. Cuma dalam case dua variable ni mungkin tak ada gate lah. Kan? Sebab tu soalan kalau counter circuit ni memang tak akan ditanya lah dua variable ni kan. Yeah. So bila ada gate tu, mungkin akan jumpa satu expression yang memerlukan penggunaan gate lah. Semua gate boleh ada kecuali gate not saja tak ada. Kenapa tak ada? Sebab you dah ada not di sini which is Q bar. Q dia akan represent value non-complement for that variable. So Q bar is complement for that variable lah. So maksudnya line ni, ini mewakili value A lah. Yang ni. So line ni dia mewakili value B. So kalau you punya expression ada contoh B bar. Kan? So B bar you kena sambung pada Q bar. Q bar pada flip-flop B lah. So kalau you ada expression kamu A bar. So A bar kamu adalah value je di sini. Okay, pada Q bar value. So there will be no gate, not gate. Tak akan ada not gate dalam counter circuit lah.
ya, sebab dia dah di represent menggunakan Q bar. Okay. So cara this is a basic diagram. Maksudnya sebelum kamu betul-betul lukis counter circuit, you draw dulu yang basic diagram tu. Okay, which is the JK flip flop. Labeling kena ada, sambung pada clock and then sambung pada variable lah, A ataupun B. Lepas tu barulah you draw based on the step number 2, which is simplified tadi tu kan. Contoh JA. Okay, so JA kamu equal to B. Okay, so which one is JA? So JA is this one lah, J ni. J pada flip flop A is JA. K pada flip flop A is KA. Cuma kita tak payahlah nak letak JA kat situ, tak perlulah tulis JA. So you understood lah, sebab dari segi labeling jangan tukar lah kan. So you kena faham sendiri. Kalau JB, so here. Okay, this is KB. So kalau dia kata JA is equal to B, so you kena, dia sama juga bila you lukis circuit sebelum ni. Kan, macam mana cara you nak lukis logic circuit. So you kena cari kan which line that represent A, which line represent B, B bar and so on. So this line is actually representing B kan, yang ni. Line yang ni representing B. So bila equation tadi JA is equal to B, so this is your JA. So you draw a line and then you connect to B. Buat pin dot. Okay. Sama juga KA equal to B. So you dah ada line B ni sambung. Okay, you letak kat sini pun tak apa. Okay, maksudnya KA ni equal to B. Okay. And then kalau value dia 1. So 1 you just draw a line and then you just put 1 lah. So yang ni pun sama-sama, ada you nak draw different line ataupun you sambung pada yang atas pun tak apa. So this is how you draw. Sama juga kalau tiba-tiba you dapat JB sama dengan kosong, which is you tak boleh look kan, value yang ada dalam KMAX kamu cuma ada kosong dan juga X kan. So kalau kosong dengan X kan tak boleh nak look, dia consider kosong. So sama juga, you just draw the line and then you put 0 as a value. Okay, so this is for the manually drawing lah kan. Tapi kalau kita guna circuit maker, lab nanti kan, kita akan ada satu lab session yang terakhir. Dia tak boleh lah letak satu macam ni, dia kena guna simbol that represent 1 tu. Ada dalam circuit maker kamu. Tapi untuk manual ni, macam ni pun dah dikira okey lah, boleh diterima. So kira habislah untuk step yang ketiga ni, contoh lah. Kan, so KA, JA equal to B, KA equal to B, JB and KB is equal to 1. So you just letak 1 sahajalah. Okay. So ni contoh yang pertama untuk counter design. Untuk 2 input. Tapi 2 input ni biasanya memang kita tak akan tanya, cuma saya cerita jugalah. Okay, ada nak tanya tak sampai sini? Okay semua? Okay, ma'am. Okay. So kita tengok contoh yang kedua. So yang ni contoh yang melibatkan lebih besar lah, nombor yang lebih besar. Okay. So design synchronous counter to count the following sequence. So based on this question, transition state diagram dah dibuat untuk kamu lah. Kan. So maksudnya dah ada anak panah tu kan. So kiranya kamu terus pergi kepada step-step yang seterusnya lah. Okay. So daripada transition state diagram ni, first step kamu kena derive the excitation table kan. Okay. And then simplify. And lastly baru you draw. So untuk derive the excitation table, first thing is your present state value tu. Kan, your present state value tu, you kena decide lah nak guna berapa variable. Sama ada 2, AB, ataupun 3, ABC, ataupun 4, ABCD. Okay. So the input, okay, for your present state tu is actually depends on the value, okay, in your transition state diagram. The biggest value, nilai yang paling besar kat situ, and then you convert kepada binary. So how many bits that you used to represent the number. Okay. For example, untuk contoh yang ni, nombor yang paling besar kat sini ada 7 lah. Kan 7 ni kan. So 7, bila you convert kepada binary, dia sama dengan 111. So meaning that you need to use at least 3 bits. So bila 3 bits, kiranya dalam excitation table kamu tu, kamu kena ada 3 variable lah. Kan ABC. So you akan dapat macam ni. Ini dah complete lah saya buat. Okay. So present state you akan ada ABC,
So sama juga present state dengan next state kena ada dua session lah. Satu decimal, satu lagi bahagian binary. So untuk present state decimal tu kita buat ikut turutan. Okay, start daripada 0 sampai 7. Okay, and then you convert kepada 3 bit. So yang dapat lah yang ni. Okay, convert pada 3 bit sampai 7. Okay, untuk next state sama juga kita ada dua bahagian, decimal dan juga binary. So untuk bahagian next state ni kamu kena refer kepada state diagram yang ni. Okay, so state diagram dia 0, 1, 3, apa tadi? Sorry. 5, 7. Okay. 5, 7 and then 7 go to 3 and then apa tadi? 2, 4, 6. 2, 4, 6 go to 1 Okay, 2, 4, 6. So this is your state diagram kan? Okay. So daripada state diagram ni barulah you determine your next state value. Okay, based on your state diagram. Okay, so you boleh start daripada mana-mana value, tak ada masalah pun. Nak start daripada 0 boleh kan, start daripada 1 boleh, sebab dia still ada anak panah tu kan. So contohnya kalau 0, so next state for 0 is 1 and then your binary for 1 is 0, 0, 1. Okay, and then next state for 1 is 3. So 3 in binary is 0, 1, 1. And then you find the present state 3 pula. You pergi pada 3 dulu. 3. So next state for 3 is 5. Okay, so 5 in binary is 1, 0, 1. And then you find 5 for your present state. So what is your next state value for 5? For 5 is 7, right? Okay, so 7 in binary is 1, 1, 1. Okay, 1, 1, 1. And then next state for 7. Okay, so next state for 7 is 3. So 3 in binary is 0, 1, 1. So ada lagi beberapa value yang kita tak isi di punya next state kan, which is value 2, 4 and 6. So 2, present state 2, next state for 2 is 1. Okay, and then next state for 4 is 1. Okay, and then next state for 6 also 1. So setiap tu you convert lah kepada binary. Okay, so once you dah complete your next state value, you carilah input J and K based on yang tadi tu 0x, 1x. So dalam case yang excitation table ni, you need to be careful lah bila you compare value. Jangan tersalah tengok. Contoh you nak tengok 0 present state A dengan next state A, you tertengok present state A, nilai next state ni you tertengok B contoh. Kalau kebetulan B dia nilai dia sama dengan A, tak ada masalah kan. Kalau lain, you dah dapat value yang salah. So you need to be careful lah bila you compare. Letaklah apa kata ruler ke, nak tengok betul-betul kan setiap row kan. Sebab dia banyak kan, 8 nilai yang you kena bandingkan. So mungkin boleh berlaku kesilapan nak tengok tu. So you kena careful. Right, so daripada excitation table ni, kita pergi pada step yang kedua lah. Okay. So ada nak tanya tak untuk yang excitation table yang ni? Tak ada? Semua okey? Tak ada Ada rasanya. Yang lain ni ada tak dengan saya ni? Ke ada yang sleep mode? Ada. Sleep mode, ada. flight mode. On PC je. Okay, so harapnya ada jangan ada yang terlelap lah pula. So bila you dah settle yang tu, you buatlah K-map. Macam saya cakap tadi kan. So dalam case ni, because kita ada 3 variable A, B, C, so you akan ada 6, you ada 3 pasang lah untuk J and K. That's why you akan ada 6 K-map. JA, KA, JB, KB, JC, KC. So you map kan, you masukkan all the value. Untuk A ni, you masuklah value 1, X ni. Tapi dalam contoh saya ni, saya masukkan dulu kosong. Okay, so nanti untuk jawapan kamu nak letak kosong pun tak apa, tak letak pun tak apalah. Tak ada masalah. Yang penting bila you loop tu, loop jangan termasuk kosong lah. Okay. So bila you loop, okay, and then you keluarkan dia punya equation. So kalau kamu tengok kat sini, kita memang akan ada gate, betul tak? Contoh kat sini kan, JA equal to B and C, N. Okay, so KA, B or C bar. Kan, ada gate. So yang tak ada gate kan, JB tak ada gate. KB pun ada gate. Which is A bar ni A bar. A bar plus C bar. Okay.
OR, gate OR. And then JC is 1, KC is 1. So macam mana cara kita nak draw kalau ada gate? Sama juga. Sama je dengan yang sebelum-sebelum ni yang kita belajar dalam logic circuits. Okay, saya kata you boleh ada semua gate kecuali gate NOT saja kan. Contoh kalau kamu tengok KA ni kan B plus C bar. Okay, kamu tengok KA, this is KA. Okay, so you draw OR. Okay, so this is your gate OR kan. Sebab dia B plus C bar tadi kan. This is OR. Okay, so you connect lah your KA, disambung pada OR. Dia. So input yang pertama is B. So B, sebab kita dah ada B tadi pada bahagian JA tadi kan. This is your JA. JA tadi B and C, right? So you draw N. Sebab gate kamu dia boleh rotate kan, dia boleh pusing sebelah kiri, boleh pusing sebelah kanan, nak tongging ke atas, tongging ke bawah, tak kisah, mana-mana je kan. Yang penting gate kamu tu betul. So kalau JA is B and C, so you draw B. Okay, and then NC. First kali basic tu kena draw dululah. So kalau kamu tengok logic circuit yang saya draw ni, sebab saya guna contoh yang kedua ni, saya guna circuit maker. So dia ada sedikit perbezaan, which is kalau diagram biasa, JK flip flop, JK QQ bar, triangle, right? Tapi kalau guna circuit maker, dia tak guna triangle, dia CP, clock pulse. Clock pulse, okay. Yang lain tu semuanya samalah. Okay, and then clock pun dia gunakan betul-betul clock lah. Kan, so kalau guna circuit maker, kita akan gunakan the real device. Okay, for that circuit maker. Tapi kalau draw secara manually, which is you draw secara manually lah kan, you kena draw guna hand writing, right? You tak boleh guna komputer nanti kan untuk test, untuk final you tak boleh guna komputer. So you need to draw manually kan. So bila draw manually, so you tak perlu letak device yang sama dalam circuit maker. Contohnya untuk clock, untuk kalau CP ni you tak nak guna CP, nak guna triangle ni pun okey, tak ada masalah. Tapi gate lain kenalah. So untuk contoh kalau input ABC ni pun kalau tak nak lukis this one pun tak ada masalah. Lampu ni kan. So you just label ABC pun tak ada masalah. So yang tadi tu saya cerita pasal bar tadi tu kan. Okay, kalau kamu tengok KA tadi is B plus C bar. So C bar. Kalau kamu tengok C bar, so C bar dia akan connect pada Q bar. Okay, pada C. Okay, flip flop C. Sebab ni flip flop A and this is flip flop A, this is flip flop B and then lastly is flip flop C. So that's why dalam circuit maker, dia tak akan ada gate NOT. So siapa yang buat NOT tu salah lah. Sebab dia dah ada NOT. Dah ada representing NOT dalam circuit kamu, which is Q bar. Q bar tu dia akan representing NOT. And then ni yang saya bagi tahu tadi, kalau kamu tengok JC tadi kan value dia 1, KC kosong kan. So this is a symbol to represent 1 by using the circuit maker. And then this is a symbol to represent 0. Okay, kalau kita nak gunakan circuit maker. So kamu boleh lukis juga. Kalau nak lukis manually guna simbol ni pun tak apa. Tapi you kena buat betul-betul lah. Which is kalau 1 ni, kalau 1 dia akan ada bulat. Okay, positive volt. Okay, and then 5V. So dia kena complete lah label dia tu. Kalau ground, ground biasa kita akan lukis simbol macam ni lah. This is ground. Tak ada masalah nak lukis guna simbol yang ada circuit maker pun tak apa, tapi kena complete lah. Jangan pula you disable all the designation semua tu kan. So kena letak lah designation dia tu. Okay. So this is how you draw the counter circuit. Kalau melibatkan gate, ada gate kan. So itulah cara dia. So kalau kamu tengok yang ni, KB is A bar kan, A bar. So this is your A bar. Sambung pada Q bar. And then satu lagi C bar kan, A bar and plus C bar. So because kita dah ada line untuk C bar, so kita sambung je lah kat sini. Kita letak pin dot kat situ. So kali ni gate tu dia menghadap ke kanan. Tadi menghadap ke kiri kan, tak kisahlah. You can rotate, right? Your gate. Okay. So sampai sini. Any questions? Untuk bahagian yang pertama. So far okay? So far okay, Miss. So contoh yang saya bagi ni, okay,
nilai yang ada dalam transition state diagram tu semua value tu ada kan. Okay, all the value is actually exist in your transition state diagram. So there are sometimes the transition state diagram dia tak ada all the values lah. Maksudnya decimal tu. Contoh kalau soalan yang ni example 2 ni, nombor 0 sampai 7 semua ada kat situ. Okay, and then semua ada nilai next state dia lah. Maksudnya ada anak-anak panah. Okay, so there are sometimes state diagram yang diberi kepada kamu tu mungkin nombor-nombor yang ada tu tak cukup 8 nombor lah. Maksudnya mungkin ada 4 nombor saja, 5 nombor saja. So how you can solve that kind of problems kan. So yang tu saya akan tunjuk contoh kat sini. Okay. Sekejap Okay, so boleh nampak whiteboard saya? Boleh, Miss. Ya. Yeah. Okay, so contohlah soalan yang diberikan kepada kamu. Okay, state diagram dia. Okay, 0, 2, 4, 6. And then 6 ni go back to 0. Okay, so this is example of questions. So you have state diagram which is count start from 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 0. So masih dia akan repeat lah. So tugas kamu, you need to design the synchronous counter. Maksudnya kan akan ada 3 step lah kan. Citation table, K-map to simplify the JK and draw the counter circuit. So first part yang paling penting adalah your citation table. So untuk dalam case ni, kena buat dulu citation table. Okay, so you have present state A, B, C lah. Because nombor yang paling besar kat sini adalah 6 kan. So 6 ni bila you convert kepada binary is 110. So 3 bits. So that's why you still need to have 3 variable kan. So A, B, C. So dalam contoh soalan yang macam ni, walaupun nombor dia cuma ada 4, 0, 2, 4, 6. Tapi untuk bahagian present state, you need to list down all numbers. So dalam case ni dia akan ada wujud don't care lah. Kan dalam counter circuit ni pun akan ada don't care juga. Sama kan bila you belajar don't care masa chapter 4 tu, bahagian input you kena list semua dulu. Don't care tu you kena letak pada bahagian output which is you letak X. Tapi untuk bahagian input which is kalau dalam contoh yang ni present state ni, tak naklah present state value kamu cuma ada 4 nombor je, 0, 2, 4, 6, tak boleh. Present state kena ada semua. Kalau you ada 3 variable, maksudnya kena complete ada 8 lah. So kat sini memang kena ada 8 nombor, 0 sampai 7. Walaupun sum of the numbers tu tak ada kan dalam counter, dalam state diagram, is okay. Tapi untuk bahagian present state kena list semua sekali. So list lah 8, kena complete lah kan. Okay, 0, 0, 1, 1. Okay, macam tu. So kena complete. Untuk next state, okay, so sama jugalah. Kita draw dia punya citation table ni, and then ni pun akan ada JA, KA, okay, JB, KB, JC, KC. Okay. So untuk yang ni, cara kita nak find the value of next state ni sama jugalah. You kena tengok your state diagram. Okay. So yang mana value yang ada tu, you letaklah value dia. So yang mana yang tak ada next state tu, kita consider sebagai don't care. Okay, example yang ada adalah 0, 2, 4, 6. So what happened to value 1, 3, 5 and 7? So apa kita nak letak value untuk kalau 1, 3, 5 dengan 7 tu kelas? Nombor yang tak ada. Nombor 1 tak ada, 3 tak ada, 5 tak ada, 7 tak ada kan dalam sini kan. So apa yang berlaku dalam next state tu? Don't care. Don't care. Maksudnya kita kena letak value apa? X. X. Adakah dekat bahagian next state saja
Ataupun semua sekali sampai J and K semua tu? Kalau X maksudnya semua lah kan? Semua. Okay, semua yang berkaitan dengan nombor 1, 3, 5 dengan 7 tu semua akan jadi X lah. So maksudnya kat sini semua akan jadi X lah. Semua akan jadi X kat sini. JA, KA ni pun akan ada 2X lah. Sini pun ada X. Untuk 3 pun sama. Sebab dia tak ada kan. So 3 pun samalah akan ada X. Okay. 5. 5 pun sama. X. Okay, dan last kali 7 pun tak ada kan. So ni pun kena letak X. Okay. Yang mana yang ada tu, kena letaklah value dia. Contohnya kosong. Okay, kosong. Next state dia 2. So 2. So 2 dalam binary is 0, 1, 0. Okay, 2. Next state 2 is 4. 4 in binary is 1, 0, 0. Okay, and then 4, next state for 4 is 6. So 6 is 1, 1, 0. And then 6, next state for 6 is 0. So 0 is 0, 0, 0. Okay. So, after that, you carilah value J and K. Value J and K. Okay, untuk setiap nombor tersebut. Contohlah kita tengok yang ni. JA, KA untuk yang pertama ni. Okay. Saya nak panggil nama lah. Senyap dia semua ni. Perempuan daripada tadi tak dengar suara ni. Hanin Hanisah. Saya rasa Hanin daripada minggu lepas saya cari, saya panggil tak dapat. Sebenarnya dia ada ke tak ni? Nama dia ada. Tapi bila panggil tak pernah nak menyaut. Anyone know Hanin Hanisah ni? Apa cerita dia ni? Saya pun tak pasti dia ni ada ke tak ni. Wujud ke tak sekarang ni. Anis Shakira. Ada tak? Anis Shakira? You need to get ready with microphone untuk phone semua. So saya akan tanya juga. Sometimes saya akan tanya. So please get ready dengan mic, dengan phone. Speaker tak kisahlah. Anis Shakira? Anis Shakira binti Amir Khan. Ya, saya. Anis Shakira. Apa value JAKA untuk yang first ni? First ni. What is the value? 0, 0. So what is the value for JAKA? Apa Anis Shakira? Apa? 0, 0. JAKA. Dia dapat apa? Come on. Zero, 0. What is the value for JAKA? For 0, 0. Present state 0, next state 0. So your JAKA will be Andis, kamu ada ke tak ni? Madam dengar tak? Saya bagi jawapan tadi. Tak. Kamu tanya tu saya dengar. Kamu bagi jawapan saya tak dengar. Madam. Ya. Madam, hello. Ya.
Apa Syakira? Tak tadi saya bagi jawapan. Tak dengar lah sebab tu saya tak Zero tulis. X. Ha? 0? Zero X. 0x. Okay. Zero X. 0x macam saya tulis ni. Nampak tak saya tulis ni? Betul. Betul. Okay. So thank you. Okay. Amirah Fadiah. Ya. Amirah Fadiah untuk B. First row B ni, apa value JB, KB untuk first B? 1x. 1 X. X. Okay. So thank you. So C 00 so dia akan samalah macam 0x. Okay. So untuk yang ni, yang kedua A01 is 1x sama. Okay. So yang kedua ni lain sikit. Jangan saya tengah mencari nama ni. Nur Adriana Kaisara. Nur Adriana Kaisara? Are you there? Ada tak? Nur Adriana Kaisara? Ya, Miss. Namanya jawab. Di mana? Ke mama. Buat benda lain. Okey ni. B. 1x. Miss. 10. 10. So what is your value for JBKB? X0. X0. 10. Present state 1. Next state 0. X1. X1. Okay. Thank you. So X1. Yeah. So 00 is 0x. Okay. So 11. Lastly 11. Okay. Ni Ashrani. Macam nak sebut nama kamu ni. Ni Ashrani Asna. Ada tak? Ada. Ni. Ni yang keempat ni. 11. JAKA. Apa value JAKA kalau present state 1, next state dia 1? 1. 1. Apa? 1. So what is the input for J and K? Kalau 1. X, 1x. 1x, are you sure? You tengok yang saya dah buat 1x tu bila value dia apa? Sekarang ni saya tanya 1. Present state 1, next state 1. X0. X0. Okay, so X0. Okay, kiranya kita akan ada 4 tadilah. 00, 0x. 01, 1x. 10, x1. 11, x0. Okay, so kena ingat. Yang lain pun kena ingat lah. Yang tu. Right, so kita continue tadi kan. So 01 will be 1x. Okay, 00 is 0x. Okay, 10 is x1. 10 is x1. 00 is 0x. Okay, so complete untuk excitation table. So ni cara kita nak buat macam mana kalau you punya state diagram you tu tak ada semua nombor. So they will be don't care lah. They will be don't care. Yang ada tu macam biasa lah. Yang
penting kat sini, bahagian present state ni walaupun nombor-nombor tu tak wujud kan, tapi present state kena complete. Sebab ada student bila dia jawab, ada di antara student mentang-mentang nombor kat situ ada 4 je, dekat present state dia buat 4 nombor je lah, 0, 2, 4, 6, itu je. Nombor 1 tak ada, nombor 3 tak ada, tak boleh lah, salah lah. Salah. So saya beranggapan kalau siapa yang buat macam tu lepas ni, dalam final dia lagi, saya beranggapan kamu tak tengok lah video saya ni. Kamu tidur kot time saya mengajar ni. Tak ikut apa yang saya cakap. Kan? So ingat. So yang lain, step yang kedua tu samalah. K-map semua tu nanti you completekan lah. Tak ada, yang tu saya tak tunjukkan. Kan? Saya nak tunjukkan step yang pertama tu je. Okay, satu lagi, macam mana boleh wujudnya don't care kalau state diagram kamu tu tak ada nilai next state, which is tak ada arrow lah. Tak ada arrow. Okay, contohnya kalau lah diberi you punya state diagram ni macam ni. Okay, 0, 1. Contoh. State diagram kamu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari segi nombor, kalau kamu tengok semua nombor ada. Betul? Semua nombor wujud. Ada kat situ. Ada dalam list. But when you derive your excitation table, okay, there will be don't care. Okay. Kenapa saya kata akan ada don't care dekat bahagian yang ni? Siapa boleh bagi tahu? Walaupun nombor semua kat situ ada tu. Siapa boleh explain that one? Anyone? Can I explain before saya pick the name untuk saya tanya? Siapa boleh bagi tahu saya kenapa dalam case yang ni, state diagram yang saya tunjuk ni, wujudnya don't care? Maksudnya akan ada nilai X. Why? Sebab kosong tu tahu 6 kali. Sebab 0 2 kali? Bukan. Sorry. Sebab Bukan. tak ada next state. Next state yang mana tak ada? 7. 7. 7. Okay, 7 tak ada nilai next state. Sebab kamu kena ingat, bila kita buat excitation table, kita akan ada bahagian present state, next state. So next state tu, nombor yang memang ada dekat depan ni lah. Kadang-kadang tak ada pun tak ada masalah. Tapi next state tu dia memang automatically tak ada lah. Contoh soalan yang ni kan. Memang jelas nombor tu memang tak ada. So next state memang tak ada. Tapi dalam case ni, semua nombor ni ada. Maksudnya present state tu ada. Okay, present state ada. Tapi ada di antara nombor-nombor yang wujud kat sini ni, dia tak ada next state. Which is 7 tak ada anak panah tu. So bila kamu buat excitation table untuk case yang macam ni, okay, kamu jumpa soalan yang macam ni, maksudnya dia tak ada anak panah next. So maksudnya dia akan ada nilai don't care. Bukan yang ni sajalah, banyaklah contoh. Contohnya kalau kita buat 2, 5, 4, 1, ada apa lagi? Kosong. Okay. And then sini 6. Contoh. Okay, contoh kat sini kita ada 2, 5, 4, 4 pergi 1. Okay, 0 pergi 4, 6 pergi 0. Tapi nombor kat sini 1 dia tak ada anak panah. Yang 1 tak ada anak panah. Maksudnya 1 bila kamu buat dalam citation table tu dia tak akan ada next state lah. So dia akan ada X lah maksudnya kat situ. So maksudnya dua keadaan lah yang memang kita nampak macam mana boleh wujudnya don't care dalam circuit ni. Okay, 1 memang nombor tu memang confirm tak ada. Okay, maksudnya present state dia pun memang tak ada. Satu lagi, nombor tu semua wujud. Contoh dalam yang ni, nombor tu present state-nya memang ada tapi next state ada yang tak ada, which is 7 tu tak ada next state. So ada dua keadaan lah. Okay? So harapnya kamu boleh tahulah macam mana nak jawab untuk yang ni. Boleh? Okay semua? Okay, Miss. Okay. So saya continue untuk bahagian terakhir. Yang ni sikit je. Compare dengan yang tadi, yang ni lagi, bagi saya yang ni mudah lagi kan? Sebab yang tadi tu dia payahnya, especially bahagian yang step yang kedua tu, K-map tu. Lepas tu dia jadi panjang sikit. Okay? Lepas tu dia kena draw. Untuk analisis ni dia lebih mudah sedikit. Bagi saya ni lebih mudah sedikit. Okay? So kalau kita sebut pasal analisis, maksudnya kita kena determine the output.
Okay, based on the given circuit. Analyze. Kalau soalan yang pertama, you diberi state diagram and then you kena buat table, kena buat K-map and then draw circuit. Jadi dia macam terbalik. You diberi circuit, you kena analyze apa dia punya diagram dia. Last sekali you kena draw the diagram. Itulah anak panah tu kan. So dia kita panggil analisis. Okay, so kita analyze lah, determine the counting sequence. Okay. So kita ada 3 step juga untuk analyze ni. Okay. First, you need to write J and K expressions. Okay, based on the given counter circuit. You kena tulis expression dia. Contohnya JA equals to JA equals to B plus C. KA equals to 1. So you need to write the expressions. Okay, B, yang kedua, derive the excitation table. So yang ni ada excitation table jugalah. Okay. Dan daripada step yang kedua tu, yang ketiga, barulah you draw the state diagram. Okay. So, saya rasa saya nak pergi contoh yang kedua teruslah. Panjang sikit. Saya nak pergi yang ni, contoh yang ni. Okay, so kita boleh tengok contoh terus yang ada 3 flip-flop. Panjang sikit kan. Right, so kita ada 3 step tadi kan. So based on the given counter circuit, you need to determine the counting sequence for the counter. So step 6. Kita nampak whiteboard. Oh, sorry. Oh, saya tak ni lupa tadi, saya ingat saya share screen sekejap Okay. Nampak? Nampak, Miss. Nampak dah? Okay. So, untuk yang ni, maksudnya, based on example number 2 ni, tadi kan kita ada 3 step tadi. Saya ulang balik. Ada 3 step. 1, kena tulis expression. Yang kedua, citation table. Yang ketiga, baru you buat state diagram. Okay. So, based on this example, step number 1, you need to write the expression. So, meaning that you kena tulis expression dia lah. So what is the value for JA, KA, okay, JB, KB, KJC and KC. So how to write the expression? You just read output je lah kan untuk JA, KA dan seterusnya. Okay? So contoh kalau kita tengok kat sini JA. So what is the value for JA? Anyone? Kau boleh bagi tahu? Apa expression untuk JA? JA equals to? Apa? You tengok JA tu sambung kepada value apa? That is the expressions lah. So what is the value for JA? B. Equal to B. JA equals to? B. B, right. Okay, KA? 1. 1. Satu. JB? C bar. C bar. Okay. KB? A bar. A bar. Okay. JC? JC apa? Dia ada gate tu kan? So, apa value untuk JC? Anyone? B? C bar. B, C bar. Okay, B and C bar. Okay, and then lastly, KC. 0. KC is 0. So this is the first step. Okay, first step, you kena determine the expression. Okay, derive the expression for J and K. So setiap satu tu lah. So you kena baca, you kena kenal pastilah, you kena kenal lah gate to gate apa dan macam mana cara you nak write. So ni, yang ni macam ada kaitan dengan chapter 2 lah kan. Chapter 2 yang kita belajar pasal gate and then write expression based on the given logic circuit kan. So lebih kurang macam tu lah. Okay. Cuma expression dalam counter ni dia tak adalah sepanjang complicated yang kita belajar masa chapter 2 tu kan. Banyak ada XNOR lah, something like that kan. So depends kepada gate yang diberi dalam counter circuit kamu. Okay.
So bila kamu dah dapat expression, contoh yang ni kan saya buat tadi, barulah kamu pergi pada step yang kedua, which is excitation table. So sama jugalah format untuk yang ni, sama je excitation table, kita punya format samalah kan. So first you list down the present state, okay, sebab kita ada tiga variable tadi, A, B, C, ataupun you punya flip flop ada tiga. Okay, so that's why your present state akan ada tiga variable jugalah, which is akan ada 8 combinations kan. So dalam case yang kedua ni, okay, analisis ni, kita tak boleh proceed dengan next state dulu. Sebab kita tak tahu what are the next state's value, right? Kita tak tahu next state value dia apa sebab kita tak ada state diagram. So dalam soalan yang kedua ni, contoh soalan yang kedua ni, bahagian yang kedua ni, you kena start dengan J dengan K dulu. J yang K value, baru you pergi pada next state. Okay, so first excitation table, list down present state. Lepas tu kamu cari value J and K. Lepas tu baru kamu boleh dapat next state. And then dalam contoh yang kedua ni pula, okay, ataupun bahagian analisis ni, there will be no X value. Tak akan ada X dah lah. 0X, 1X tak wujud dah. Semua nilai 1 ataupun 0 saja. Okay. Dan tak akan ada nilai, biasanya tak akan ada don't care lah kat sini. Semua akan ada anak panah dia tu. Right, so macam mana kamu nak isi yang ni dulu? Okay, nak isi yang ni. Okay, JA, KA. So kamu kena bergantung kepada yang ni. Semua kena bergantung kepada yang step yang pertama tadi lah. Sebab kita start dengan expression kan. So contoh, JA. What is the value for JA? Your value for JA is equal to B. So what is the value of B? So yang ni kena refer kepada your present state. Sebab yang ada dalam excitation table kamu, masa kamu buat this one is actually value present state sahaja kan. Next state tak ada lagi. Value present state memang akan ada lah. Sebab yang tu kira main value yang memang kena list dulu dalam excitation table. Okay. So bila dia kata JA equal to B, meaning that you need to copy your B value lah. So what is the B value? So your B value is 00110011. So that's why JA dia akan sama dengan nilai B. Sebab tu dia akan dapat 00110011 kan. So samalah. Okay, and then KA. KA is equal to 1. Meaning that all the value for KA is 1. So that's why KA semua akan jadi 1. Okay. JB. So JB is equal to C bar. So you dah ada C kat sini. What is your C bar? So you complement dulu C. And then you letak C bar tu pada JB. That's it. Itu je lah. So your C is 010101. Bila C bar, okay, you akan dapat 10, 10, 10 and 10. Okay. KB. Sama jugalah. KB is A bar. So this is your A, right? This is your A. So A bar dia akan complement A lah. So that's why you akan dapat 1111 0000. Okay. And then kalau expression kamu ada melibatkan gate. So sama juga cara kita nak determine output dia. Okay. Sama seperti kamu buat masa chapter 2 tu. Kan derive truth table tu kan. So sama je. Contoh JC kat sini kan. You tengok JC is equal to B and C bar. Okay. B and C bar. So you have B here. C bar. C bar. Mungkin ada dekat JA, KA ni ada C bar which is JB, right? JB is your C bar. So you end lah. B, you end dengan JB because your JB is C bar kan. So you end lah. Okay. So you kiranya dalam excitation table ni you tak boleh tambah kolom lah. Maksudnya tiba-tiba you tambah kolom C bar ke kan, tak boleh. Format untuk excitation table ni ini je value yang boleh ada, kolom yang boleh ada. Kalau lah tiba-tiba ada C bar ke apa semua, you kena buat tempat lain lah ataupun you buat dulu. Jawapan tu baru you letak dekat sini. So you dapatlah B and C bar. So this is the value for B and C bar. You end lah. And then KC is equal to 0. So 0. Semua 0. Okay. So this is for JA, KA. Macam mana kita nak dapatkan value JA, KA. Okay, daripada expression tadi. Dan juga excitation present state. Value present state lah. Faham? Untuk JA, KA, JB, KB, JC, KC. Ada nak tanya? Macam mana kita boleh dapat value yang kat sini ni? Faham tak? Boleh? Boleh?
Ni tak ada yang tanya ni, saya assume kamu faham tau. Tapi saya rasa ada yang tak faham ni, cuma malas nak tanya je ni. Yang JC Alright. equal to B, C bar tu kurang sikit. Macam mana? Yang JC equal to B dengan C bar tu yang kurang sikit. Yang tu you kena dapatkan value B. This is your B, right? Dalam present state ada B kan? Kan? So C bar tu, what is the value of C bar? So C, kalau ikutkan present state kamu ada C, tapi C bar kamu tak ada kan? So you create lah your C bar. Tapi janganlah tambah dekat kolom kat sini. You boleh buat lah bahagian lain. Okay. Contoh C bar kat sini adalah you akan jadi 10. You tulis dululah. Mungkin tulis dengan pensel, nanti you padam balik. Okay, 10, 10, 10. This is your C bar, right? Lepas tu you end lah. B and C bar ni. You end dua ni. Lepas tu you letaklah jawapan dekat JC. Contoh yang pertama ni, 0 and 1. So you will get 0. 0 and 0, so you will get 0. 1 and 1, you will get 1. And so on. Macam tu lah. Dia sama seperti kita buat truth table masa kita belajar chapter 2 tu. Cuma dekat sini, dekat JC ni kita tak tulis lah B and C bar, kita tulis JC. Kan dekat sini atas ni, dekat kolom atas ni. Kita tak tulis B C bar, kita tulis JC lah. Tapi apa value JC tu adalah yang ni, B C bar. Sebab format untuk excitation ni kamu tak boleh ubah naming untuk kolom tu. Dia still kena ikut format dia. Cuma di sebalik tu, apa value dia tu, macam mana kamu dapat tu, you kena interpret lah yang dia letak hasil dia di situ. Faham? Faham, Miss? Ya, tanya tadi. Okay. Alright. So, next, once you dah complete JAKA, JBKB, JCKC, barulah you cari value next state. Untuk value next state ni kita ada dua bahagian kan, decimal dengan binary. So, you cari dulu binary. Step dia cari dulu binary, lepas tu baru dapatkan decimal. Macam mana nak dapatkan nilai binary ni? Okay, untuk case yang ni, you kena ingat truth table J and K. Dari segi dia punya mode dia tu, toggle apa semua tu kan. So, saya tulis kat sini truth table J and K. Okay, kita ada 0, 0, 1, 1. So, 0, 1, 0, 1. So, what is the value of your Q? And then this is a mode. Okay, so 0, 0, you will get 0. You will get Q because dia adalah mode whole. Okay, 0, 1, so your Q value will be 0 because this is reset. Okay, so this is reset. 1, 0 is 1, okay, because this is set mode. And then 1, 1 is Q bar. Kenapa Q bar? Because this is toggle mode. Okay, toggle mode. So, kamu kena ingat benda ni untuk kamu dapatkan value next state ni, bahagian binary dia. Okay, contoh kalau kita tengok yang pertama, untuk A dulu kan. Okay, untuk A, macam mana kamu boleh dapatkan A next state ni? Kamu kena compare value JA, KA lah. Contohnya yang pertama ni, value JA dia 0, KA dia 1. So, 0, 1. So, 0, 1 kamu tengok dalam truth table JK. 0, 1, which is yang ni lah. So, bila value 0, 1, what happened to your Q ataupun what happened to your result kan? So, dia always be 0 lah because dia reset. So, sebab tu, kamu tengok kat sini, hasil dia you akan dapat 0. Okay. And then, yang kedua, 0, 1, reset lagi. So, that's why dia 0. Okay. So, bila value JA dia, JAKA dia 1, 1. 1, 1 is this one. Which is you akan dapat Q bar. What means by Q bar? Okay, because dia adalah toggle. So, untuk mode toggle dan juga untuk mode whole, you need to refer to your present state value. Sebab apa maksud toggle ni? Siapa boleh beritahu saya apa maksud toggle? Apa yang boleh berlaku pada output kamu kalau dia jumpa toggle? What will happen? Anyone? Siapa nak jawab tu? Apa berlaku kalau toggle?
Dia terbalik, Miss. Dia akan terbalikkan value present state dia kan. So kalau lah waktu tu present state dia kosong, toggle dia akan jadi 1. Kalau waktu tu present state dia value dia 0, 0 dia akan jadi 1. So kalau present state dia 1, dia akan jadi kosong, dia akan terbalikkan. Kalau untuk hold pula, dia akan pegang value yang sama. Sebab tu kalau kamu tengok sini, kalau hold dia akan jadi Q juga. Tapi kalau toggle dia akan jadi Q bar. So kalau dalam case yang ni, 1, 1 ni, so you need value that you need, you have to toggle kan. You kena ada value lah. Value apa yang you nak toggle. Kalau set dengan reset tak apa. Set dengan reset dia automatically. Kalau reset memang automatically akan dapat kosong lah. Tak perlu tengok pun present state dia apa kan. Bila you draw pun dia akan jadi 0 kan. Dapat reset. Set pun sama kan. Dia akan jadi always 1 kan. Tapi untuk hold dengan toggle ni you need to have values. Untuk you toggle kan. So dalam case ni because this is KAJA. So you kena refer kepada value A yang you kena toggle lah. And then pada row tersebut. Contoh this row yang ni lah kan. Okay, pada row yang ketiga ni value A pada waktu itu adalah kosong. Okay, that's why bila you toggle, dia akan dapat 1. Because dia pegang mode toggle tu kan. Sama juga untuk row seterusnya pun 1, 1. Toggle juga. So, you tengok row yang ni pula. Okay, so 0. Bila you toggle, you akan dapat 1. Okay, tapi kalau yang ni 0, 1, reset. So, dia akan jadi 0 lah. 0, 1, reset. Okay, tapi kalau 1, 1 toggle, you kena refer value dia. Toggle kan. So kalau value present state dia 1, bila toggle you akan dapat 0. And then bila present state you 1, your toggle you akan dapat 0. Kalau hold, contoh saya tengok yang C, kita tunjuk contoh JCKC ni. Untuk row yang pertama ni. 0, 0. So 0, 0 meaning you hold. Okay, your mode is hold. So untuk mode hold pun you kena refer kepada value present state. Value apa yang you nak hold tu kan. So untuk C ni, value present state C adalah kosong. So that's why your next state C akan jadi kosong juga untuk first row. So untuk nilai yang kedua ni pula 0, 0 still hold juga. So because your next value for C is 1. So that's why you hold 1 untuk row yang kedua. Okay. Row yang ketiga 1, 0 is set, right? So that's why dia akan jadi 1. So that is how you feed in the value for your next state untuk binary dulu. So bila you dah complete binary, baru ialah you cari decimal dia. Contoh 0, 1, 0 is equal to 2. 0, 0, 1 is 1. You convert je lah. Binary tadi you convert kepada decimal dan letak pada bahagian next state. And then you complete your excitation table. Okay, boleh? Untuk step excitation table, step yang kedua. Okay, kelas? Ada nak tanya? Untuk step yang kedua? Tak ada? Tak ada. Okay. Untuk step yang ketiga, step yang ketiga, you draw the transition diagram. So draw the transition diagram is based on the value of your present state and next state, which is decimal lah. So you boleh start dengan mana-mana nombor, sebab nombor dalam transition state diagram kamu ni mesti kena ada semua nombor dan kena ada cukup anak panah dia lah. Maksudnya kalau ada nombor, ada 8 nombor, so anak panah kamu pun kena ada 8. So there will be no don't care, maksudnya tak akan ada nombor yang tak wujud dalam case yang analisis ni. Okay. So contoh bila you nak draw ni, saya buat kat bawah ni ya. So kita start dengan kosong kan. So kosong. So what is the next state for kosong is 2. Okay. And then what is the next state for 2 kan. So you pergi pada present state 2 lah. You pergi pada present state 2. So next state for 2 is 5. So 5. Okay. And then what is next state for 5? So you tengok pada 5 present state. Okay. So next state for 5 is 1. Bayi bergerak. Okay. And then next state for 1 is 1. Bila jadi next sorry. Bila next state for 1 is 1. So dia akan go back to itself lah kan. So dia akan pergi pada 1.
So there are numbers yang tak wujud lagi dalam case ni kan. So you carilah, mungkin ada di antara nombor-nombor yang present state tu, next state dia ada di sini. Maksudnya next state dia dah wujud dalam you punya transition state diagram. Contohnya apa? 3 ni kan, 3. Next state 3 adalah 5. 5 kita dah ada kat sini kan. So you buat je lah 3 kat sini. Okay. And then apa lagi? 4. 4 next state dia 2. So 2 dah ada kat sini. You buat je lah 4. Letak nombor 4 kat situ. Okay. And then 6. 6 to 3 kan. 6 to 3. And then 7 also to 3. So 7 also to 3. Okay. And then you have to make sure semua nombor ada. Dan anak panah pun cukup lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nombor dah cukup 8. Anak panah pun kena ada 8 juga. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, complete. So you akan dapat lah macam ni. Contohnya yang saya draw ni lah. Nampak sikit jelas. So you have to make sure that bila step yang ketiga ni, semua nombor tu kena ada lah kat situ. Okay, anak panah dia pun kena ada juga. Cukup 8. So you boleh start dengan mana-mana nombor lah. Tak kisah. Okay, macam mana kamu nak draw sekalipun, yang penting all the numbers are there. And then the arrow also must be equal to the numbers. So you have 8 numbers, so 8 arrows. Okay, so done with the step for analysis. So untuk analisis ni saya rasa dia lebih mudah sedikit lah compare dengan yang tadi. Kan, step dia lebih mudah. Kan, mudah sikit yang ni kan? Kesenang yang tadi? Saya rasa senang yang ni. Sebab yang tadi tu dia complicated because of the second step tu kan, K-math. Senang yang ni kan. So biasanya student dia tak akan ambil masa yang lama lah untuk jawab bahagian yang kedua ni. Biasanya dia ambil masa yang lama tu untuk jawab pada bahagian yang pertama. Okay, pada soalan yang pertama tu. Soalan yang kedua ni biasanya dia sekejap je. Okay, especially kalau 3 variable tu pun sekejap je lah dalam masa macam tadi first question tu mungkin you ambil masa more than 15 minutes maybe. Okay, to answer that questions kan. But for the second question ni, analysis ni, you mungkin ambil masa sekejap saja. Mungkin 10 minutes dah siap. Okay, so depends pada kamu jugalah. Kalau kamu slow nak cari value tu mungkin slow jugalah. So depends. Okay. Alright, so that's all. I think itu je lah. Untuk kelas kita dah habis lah. Untuk chapter 8. So kita dah complete lah chapter 8. Berkaitan dengan counter circuit. Okay. So that's all. Ada apa-apa nak tanya? Any questions? Kelas? Miss, Ya, saya. kiranya kita tinggal lagi satu je lagi chapter, betul? Yes. Tinggal satu je lah. Satu chapter je lagi. Okay. Chapter 9. Yang tu pun saya rasa dalam masa 2 hours boleh habis lah. Chapter 9 pun tak banyak. Chapter 9 tak banyak. Maksudnya ni minggu ke-11 kan. Next week minggu ke-12. So insyaAllah minggu ke-12 kita dah complete lah lecture. Okay. So you boleh proceed dengan mungkin ada assignment lagi. Tak settle. Saya rasa assignment ada lagi tak settle kan. So assignment test. Sebab test kita dah habis dah. You cuma ada satu test je. The assignment and then kelas, you tinggal final je lah. Quiz pun dah complete kan, quiz dah complete. Sekiranya dari segi assessment kamu semua dah complete except for final je. And of course lah assignment lah untuk soalan yang terakhir. Dan sebab soalan yang terakhir tu dia ada chapter 8 kan. So selagi you tak habis chapter 8 ni you tak boleh buat soalan yang terakhir tu. And then selagi you tak belajar lab session untuk lab terakhir, you tak boleh buat juga. Sebab dalam assignment soalan last tu you need to draw the counter circuit. Using circuit maker kan. So you kena buat lab session dulu. So maksudnya minggu ni I think this week kita akan buat lab session lah. For those yang kelas-kelas lain tu pun akan buat lab session. Tak silap saya lah, saya kena tengok balik SOW tu. Okay, sikit on work. Lepas tu kita habis lah. Okay, so ada nak tanya last sebelum kita stop untuk chapter 8? Semua okay? Okay. Tak ada tanya Okay, Miss. Okay. Tak ada kot. Alright, Alhamdulillah. So kalau tak ada, I think that's all for today. So for those yang still not take attendance, please tanda attendance. Saya banyak kali ni nanti ada lah mesej saya tiba-tiba, Miss saya tak sempat nak tanda lah bla bla bla. Nampak sangat lah waktu kelas dia buat benda lain tu.
Kan? So please tanda terus tanda. Jangan sampai tutup baru nak tanda. Tanda. Dia ada masa lagi sebab dia akan open until 15 minit after end of class. So saya end sesi saya 12 suku kan. So sampai 12.30 lah. In future tu akan dibuka. Okay. So kalau tak ada apa-apa itu saja kelas kita. Kita jumpa next week lah untuk next lecture. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Okay, Thank you, sama. Miss. Sama.